Hi everyone, komunikasi pemasaran merupakan satu proses di mana kita menggunakan teknik komunikasi yang berkesan untuk kita beritahu kepada orang ramai tentang kelebihan produk kita. Best ke produk kita tu? Jom kita tengok macam mana proses komunikasi pemasaran ini berlaku. Ia dimulai dengan penghantar. Kemudian penghantar akan mengenkod mesej yang ingin disampaikan ke dalam bentuk simbol dan akan menyebarkan melalui saluran, dan penerima akan mendekod mesej yang diterima dan akan memberi tindak balas apabila menerima mesej tersebut. Penghantar akan menerima maklum balas daripada penerima. Tetapi dalam setiap perhubungan pun ada gangguan. Begitulah juga dalam proses komunikasi pemasaran. Ada gangguan. Tapi cuba fikir tak? Encode tu apa? Decode tu apa? And media tu apa? So, jom. Miss Lily akan explain satu persatu dalam proses ni. Jom. Penghantar adalah orang yang menghantar mesej kepada penerima. Contohnya, pengurus pemasaran, pengurus pengiklanan dan agensi pengiklanan. Dan kamu juga boleh menjadi seorang penghantar jika kamu nak hantar mesej kepada kawan kamu. Encode adalah proses di mana kamu menukar idea ataupun mesej yang kamu nak hantar ke dalam bentuk simbol yang orang lain boleh faham. Contoh dia macam iklan, kamu sampaikan mesej tu menggunakan iklan, pemasaran langsung ataupun direct selling, jualan langsung, supaya orang lain boleh faham apa yang kamu nak cakap. Setelah you dah encode mesej yang you nak sampaikan tu, you kena pilih saluran apa yang you nak sampaikan mesej you kepada orang tu. Contohnya you pilih lah radio, TV. Wow. Tadi encode dah, yang ni decode pula. Decode ni penerima yang akan menukarkan mesej yang dia dapat tu ke dalam simbol yang dia boleh faham. Tapi kan, dah kenapa pula lah penghantar kena dapatkan maklum balas daripada pelanggan? You all tengoklah explanation tu. Sebelum melakukan proses komunikasi pemasaran, terdapat beberapa langkah yang perlu anda ambil. Pertama, kena pasti golongan sasaran. You nak jual produk ni dekat siapa? Yang kedua, you kena tentukan objektif komunikasi. Apa yang you nak pelanggan tahu tentang produk you? Pelanggan ni dia ada 6 tahap tau. Yang pertama, kesedaran. Dia sedar ada wujud produk tu, dia sedar. Yang kedua, dia tahu pasal produk ni, apa kelebihan produk ni, apa kelemahan produk ni. Yang ketiga, dia suka dengan produk ni. Yang keempat, preference. Maksud dia tahu tentang produk you ni, tapi dia lebih cenderung untuk beli produk lain. Tahap yang kelima, pelanggan tu yakin dengan produk you. Dan tahap yang keenam, dia akan membeli produk you. Langkah ketiga, bina mesej. Langkah keempat, isi mesej. 3 perkara yang perlu ada dalam mesej. Yang pertama, rasional, perasaan, keinginan. Yang kedua, emosi, feeling positif ataupun negatif yang menyebabkan pelanggan nak beli ke tak produk kita tu. Yang ketiga, perlu ada moral. Sebabnya, ada jenis pelanggan yang dia nak beli barang yang tak merosakkan alam sekitar. Macam-macam lah pelanggan ni ya. Yang kelima, struktur atau format sesuai ke tidak dari segi warna, tulisan, bentuk, menarik ke tidak. Ini yang paling penting ni, pemilihan saluran. Kita nak sampaikan mesej kita secara personal ataupun non-personal. Dan akhir sekali, kumpul maklum balas. Jom kita tengok kepentingan komunikasi pemasaran. Halo, ingat main bola sepak je pakai strategi? Nak berkomunikasi pun kena pakai strategi. Ada 3 strategi untuk berkomunikasi. Pertama, prinsip komunikasi. Bila berkomunikasi, cual kena tahulah apa yang cual nak cakap. Pastikan yang penerima tu ready nak dengar apa yang korang nak cakap. Guna saluran yang betul. Lepas tu kita ni kenalah berfikiran terbuka. Lepas tu kita kena fokus bila pelanggan tu tengah bercakap ataupun tanya soalan dekat kita.
Strategi kedua, kemahiran mendengar. Strategi ketiga, kemahiran berunding. Ada prinsip-prinsip untuk berunding tau. Yang pertama, responsif. Perlulah sopan, apa yang kita nak cakap tu jelas, and kita dah ready dengan maklumat-maklumat yang mungkinlah pelanggan tu akan tanya dekat kita. And lagi satu, macam biasalah, fokus, jangan gatal-gatal nak main phone, okey? Terdapat 3 skop kerja komunikasi pemasaran. Yang pertama, komunikasi dengan pelanggan, komunikasi dengan rakan kongsi dan yang terakhir sekali, komunikasi dengan pesaing.